Isnin hingga Jumaat. Saksikan Hawa eksklusif hanya di Suka TV. Suka sangat. Amat tinggi pohon kelapa, tumbuh di pantai dan di rawa. Izinkan saya untuk menyapa. Selamat pagi penonton Hawa. Assalamualaikum dan salam Isnin kepada semua yang sedang menonton program Buat Bicara Hawa. Tak kira di mana anda berada, diharapkan anda dalam keadaan yang baik-baik saja dengan cuaca yang kerap hujan ya kebelakangan ni. Betul. Dan kami semua harap anda jaga diri baik-baik dan jaga kesihatan, kerana kesihatan itulah harta yang terbaik. Betul tu, dan seperti biasa kita sekarang bersiaran langsung dari jam 11.30 pagi hingga 12.30 tengah hari di saluran 116 MyTV, dan juga anda boleh tonton kami di YouTube live stream, hanya search saja Suka TV dan anda boleh tonton kami di mana-mana saja. Betul. Dan jangan lupa kalau ada sebarang informasi anda boleh ke www.sukatv.com ataupun seperti biasa di Suka Shop anda boleh membeli belah bersama kami straight direct ke www.sukashop.com. Yes, tapi sebelum kita mulakan Hawa pada hari ini, kami ingin mengucapkan tahniah kepada pengasas dan pengarah Suka TV, iaitu Dato' AC Mizal, dan juga pengarah iaitu Datin Emilia Rosnaida dan semua warga kerja Suka TV atas penganugerahan Award Best Business in Television Broadcasting Local Entrepreneur Business Media Choice pada malam semalam yang bertempat di Mandarin Hotel Oriental. Wow. Ya, dan juga kita nak orang kata ucapkan syabas lah. Betul. Sebab penat lelah daripada day one kita di sini di studio di Suka TV, dan juga tanpa mereka di sini kru-kru dan juga semua latar belakang yang orang kata handle Suka TV yang dah sampai kita dah 6 bulan 7 bulan di sini. Kita dah menang award, alhamdulillah. So kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang menyokong dan juga tahniah kepada Suka TV. Ya, dan juga tahniah kepada penonton juga yang sudi menyokong Suka TV sampai kita sampai ke peringkat ini, insya-Allah. Yes. Alright. So hari ni kita di Hawa kita bawakan dua wanita hebat yang berkait dengan dunia seni. Yes. Betul. So topik pertama kita adalah cabaran dalam dunia peragaan, dan topik kedua kita ada seorang penyanyi hebat, penyanyi baru tapi memang sangat hebat, tapi kita tak nak bagi tahu dulu siapa. Dia simpan dulu. Jadi kita nak kita nak intro dulu tentang kita punya tetamu undangan kita. Tamu yang pertama, Tarisha. Yes, beliau seorang peragawati dah dalam dunia seni dan juga dunia fashion. Peragawati ni dia dua tau, dunia fashion dan juga dunia seni. Yes. At the same time dah dalam industri 2 dekad. Kita dah memang cakap supermodel, legend. Betul. Dan memang sentiasa di hadapan lah. So tak nak buang masa lagi, kita menjemput Tini. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama kita nak cakap terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa di Hawa bersama kami. Dan of course di sini hari ini pertama kali kita bawa peragawati legend di Hawa. Seorang model, supermodel. So banyaklah soalan kita nak tanyakan tentang orang kata career supermodel, sebab mungkin ramai orang tak tahu cara macam mana model bekerja. Mereka ingin macam senang ke apa kan. Tapi sebelum tu kita nak tanya dululah, sebagai seorang yang sudah lama dalam industri, apa beza orang kata career masa 20 years back dan sekarang? Okay, kalau when I starting, of course sebagai seorang model, di pentas peragaan, of course kita memerlukan agensi untuk push kita to a different level. So zaman dulu kita memang tak ada social media yang untuk kita tampilkan diri kita, and then kita bergantung kepada agensi untuk membawa kita ke luar negara, and then gambar kita, profile kita panggil Comcard yang strong akan membawa kita different country. So macam orang kata model, kalau zaman dulu memang diorang dah ada orang kata set, like your height kena ketinggian, berat badan, macam ni, cutting and everything. True. Tapi kalau zaman sekarang dia ada macam orang kata equality. So diorang ada macam patah cakap semua orang boleh jadi model. So for you, what do you see in that?
Okey, kalau dulu apabila kita memperagakan barang-barang pakaian-pakaian international brand, kita memang dah ada specific length. Okey, selalunya dulu wanita ketinggian mesti melebihi 5'7" ke atas. Okey, di mana 177 above. So untuk lelaki pula 182 ke atas. The reason kenapa kita memerlukan model peragaan yang tinggi on runway kerana contohlah sesuatu brand international, memang dia dah ada specific length, and then baju sampel yang disiapkan memang ada daripada pinggang ke bawah 45 inch. So kalau kita tidak mencukupi ketinggian, definitely kita tak boleh dalam show tu lah. Tapi hari ini back here in our Asia country, di mana kalau kita tengok our local designer, dia sudah mengeluarkan hasil ready to wear yang dipanggil macam you see now, you can buy now. So of course lah kita ada berbeza-beza size, S, M, L and XL. And then baru-baru ini kita dikejutkan dengan orang model plus size also boleh berada di pentas ini. Kerana apa? Kerana our local designer kita sudah ada banyak sangat variety untuk sizes pakaian. So I can say a difference is dulu dengan sekarang memang sangat berbeza lah. Yeah. So macam Tini sendiri mengatakan bahawa peredaran zaman daripada fashion daripada dulu sampai sekarang, runway dulu ditetapkan, runway sekarang very apa orang cakap flexible. Ya, flexible. Apa pendapat you sebagai seorang supermodel dalam peredaran zaman ini? Bagi saya sangat baik kerana fashion, kalau dulu orang anggap fashion ni orang yang kurus saja boleh pakai, orang yang tinggi je boleh pakai. So tak, sekarang ni kita nak fashion ni dia meluas tau. Siapa-siapa pun boleh berfashion. You know, even hijabista also dia boleh berfashion. So tak ada masalah. Bagi I fashion ini sangat colourful now. Tak ada spesifik untuk orang kau duduk bandang, kau kerja dalam event, kau kerja dalam fashion dan kau boleh berfashion. Tidak. Kalau kita jalan di mana-mana pun sekarang kita nampak orang anak-anak muda sekarang dah pandai mengayakan pakaian. Yang baik. Fashion tu adalah satu statement sekarang, cara untuk bawa diri. Ia membuatkan kita lebih yakin sebenarnya kalau kita bawa fashion dengan cara at the same kita time I will say that orang-orang kita dah start support dengan local brand kita. You know, ekonomi kita akan jadi lebih stable. So tak semestinya kalau dulu kita nak dapatkan sesuatu brand tu kita kena look up on overseas. Tapi sekarang you know kita ramai mempunyai our designer yang best. Best for you to choose. Dan kita tahu kalau orang macam tadi I mention kan, model is you in between daripada industri dengan fashion dan juga you dekat dengan seni. Because ada runways, you buat catwalk. Tapi bila fotografi kan, you nak pakaikan pakaian tu semua, apakah cabaran kalau depan kamera dan berbanding dengan catwalk? Is it different? Orang selalu menganggap kan model ni kan dia you cantik, you tinggi, you kurus, you boleh pergi. Tidak, sebenarnya is part of seni. Sebab setiap kali kita berjalan ataupun kita post di depan kamera, kita menggunakan inner insight kita. Macam seorang penyanyi, pelakon. Everything it come out from inside. So kalau you tak mendalami, so kita takkan boleh menjadi a good model to be on runway ataupun di depan kamera. So soalan dia tadi perbezaan kalau macam depan kamera, sebab runway mungkin you kata you keluarkan aura tu, tapi kalau fotografer you kena cepat laju. Sama sebab sebelum kita berada di depan kamera ataupun di atas pentas, apa pakaian yang kita pakai, we need to study. We need to study which angle will be fine, will be perfect, and then kalau kadang-kadang terlalu seksi, so kita cuba untuk tidak menjolokkan mata. Is it different lah? So it's different between a photo shoot and also a runway. I can say it's quite similar. Sebab cuma beza dia, you berada di depan kamera, you pose saja. Tapi untuk runway you kena berjalan dan hayunkan fabric yang ada di badan you. Dan cakap pasal runway kan, satu cabaran tentang model ni yang saya rasa miss is bila pakai high heels. Saya rasa semua orang boleh pakai high heels, tapi bila you nak berjalan ke hadapan dengan baju maybe yang heavy, macam mana you maintain for that 1 minute of walking? I think sometimes it's more than 1 minute. You know, pusing kan. Sekarang ni Tini banyak mengajar kelas
cara penggunaan kasut tinggi yang betul. So bagi Tini tak semestinya model aja kena pakai heels. Orang-orang biasa, orang kadang-kadang orang yang keinginan membeli sepatu tapi dia tak tahu cara menggunakan dia. So bagi Tini kalau untuk runway heels tu, bila you dah tahu macam mana basic untuk menggunakan kasut tinggi dengan yang betul, and then langkah dan letakkan kaki kita every time kita berjalan, and then insyaAllah tak ada masalah. You kena tahu macam mana nak buat benda tu, it's not pain, tak sakit, tapi dia menjadi light apabila you berjalan. Ya, itulah Yes. pasal. Itulah pemilihan kasut tu penting Kena sebenarnya. datang ke kelas saya. Okey. Ni yang kecil ni pun nak Boleh. Kan, berbesar hati kita untuk datang ke kelas. Mungkin nanti insyaAllah kita nak tanya juga untuk runway kan. Kebanyakan model di luar banyak stigma yang mengatakan senang je jadi model ni, you know, you just need to be cantik, orang siapkan dan you jalan je. Jadi kita nak tahu juga sebenarnya apa sebenarnya cabaran terbesar sebenarnya jadi model actually. Tapi Tini jangan jawab dulu. Okay. So kita kena berehat sebentar dan kita kembali selepas ini dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Baiklah, kembali lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan saya ada gantung soalan tadi, iaitu cabaran. Kita recap sikit ya. Sebab kat luar stigma masih lagi berpendapat pakai model, jadi model ni senang, you, orang siapkan you, dia datang orang siapkan you, pakai heels you jalan. Tapi sebenarnya banyak sebenarnya cabaran-cabaran yang orang-orang tak tahu. Jadi mungkin you boleh ceritakan lebih banyak tentang isu ini. Okay, cabaran untuk I lah. Yes, kita tak untuk you. cakap orang lain. Untuk Cabaran untuk I selalunya sebelum sesuatu pementasan, I tak boleh makan dulu. Oh, Because wow. bila kita makan, kita akan rasa heavy, you know. Macam of course I have to maintain my figure lah. 32, 25, 35. Tapi kalau orang cakap benda tu senang, tak, sebenarnya tak senang. Of course as a person yang daripada dulu sampai sekarang orang dah tahu my figure kan, so I need to maintain cara pemakanan I, senaman I. So bergantung kepada model-model yang lain. Sebenarnya kita tak menggalakkan, because sekarang I banyak membuat event untuk fashion show, so di mana I takkan memanjakan seseorang tu. So kalau sebelum sesuatu pementasan kita dah tahu baju apa yang kita akan pakai kan, so kita make sure model-model kita you prepare yourself. This is your baju, you kena look after your baju. You know, because benda ni kenapa I tak nak manjakan, because bila I di luar negara, everything by yourself. Everything by yourself. Jangan orang ingat kita ni macam diagung-agungkan, tidak sekali. So because benda ni kita akan bawa in our future. Kalau everything orang siapkan, what's going to happen to yourself, you know? So cabaran dia banyak yang macam prepare yourself first before sesuatu pertunjukan. Well, sebenarnya itulah, kita sebenarnya banyak stigma kat luar cakap kita disiapkan. Sebenarnya tak ya, model-model peragawati di negara kita banyak siap sendiri, belajar untuk siap sendiri. Designer mesti bagi saja, and kita kena jaga macam mana cara kasut nak pakai, keselesaan tu penting. Physically and mentally. Dan tadi macam you cakap jaga makan. So I nak jaga tahu makan. kan, kita nak tahu you adalah seorang ibu. Yes, saya. Dua Yes, betul. Okay, so masa fasa menjadi, awal-awal jadi ibu tu macam mana you maintain badan? Stress. Kita nak tahu. Kita nak tahu juga. Okay, saya alhamdulillah kerana aunty saya, makcik saya seorang bidan. So saya memang dah diajar, you know, after bersalin, apakah step-step orang-orang dulu kena buat. So kena berbengkung 100 hari tu. Yes, I did that. And then pemakanan lah, especially pemakanan. So try to avoid santan. Kita ni orang Asia tak lari daripada santan. So try avoid. Itulah. Sebab yes, so banyakkan makanan sayuran dan pengambilan I memang raw veggie. And then I do take rice, but very limit. Okay, susah tu A untuk lot orang of Melayu. fish, and then paling penting lah, I rasa senaman. Senaman. So until now the routine Boleh still curi same. masa, I pergi. Kalau tak, I macam terpaksa jugalah jaga pemakanan kita. Jaga pemakanan. Dan as a supermodel, kan you, orang kata you dah berjaya
ke peringkat ini for 20 years kan. So and you've won a lot of awards. One of it is Malaysian International Fashion Award dari 2006, 2007 dan 2009. Betul. Dan banyak lagi pencapaian. So kita tahu model punya struggle is something different juga, betul tak? Betul. Jadi apa semangat you yang sampai ke tahap ni? To be honest, membesarkan dua anak membesarkan, so and I look both of them because I'm a single mother. So I rasa kejayaan I hari ini adalah disebabkan mereka dan juga my family, support from my family. So when I see them now dah besar and then both of them dah berkahwin, so I'm so happy. And then I rasa career ni seseorang apabila dia nak mencuburi bidang, tak kira lah peragaan, nyanyian, lakonan, jangan buat disebabkan sick of glamour. You kena buat is on your passion, apa yang you suka. You know, kalau you tak tahu, you kena belajar. Jangan buat sebab I want to be viral, I want to be top because my social media is, you know, high ranking. Tak. Tapi you kena tahu, jangan salah. Sorry, I nak bawa benda ni. Silakan. Kebanyakan orang bercakap, I'm a model. I'm a model. Yes, you are a model in social media. Tapi real life, you can't do anything because you tak ada benda tu. You cuma bagus dekat social media you. Tapi bila secara live, you tak ada pun bakat-bakat tu. So tak boleh. You tak bolehkan kategori benda tu. Just because kita posing depan kamera, kita cakap kita model. Cuba pakai heel 8 inci sekejap, jalan 3 minit. Tak ada lah. Anda tahu kan? I pun resign lah kalau 8 minit lama tu. Yes. Tapi yes, congratulations for that. Thank you so much. Thank you. Dan Saya nak tanya juga macam mana Tini membahagikan waktu sebenarnya, sebab kita tahu life as a model, as you jaga badan, jaga makan, it is so stressful, jaga masa, pergi fitting 2-3 kali kan, and then nak try runway, and dengan membesarkan anak-anak, ya Alhamdulillah tahniah sekarang ni mereka dah pun berkahwin dan ada family sendiri, tapi kita nak go through the struggle tu macam mana? Of course, How do you handle? masa dulu kebanyakan Tini berada di luar negara. So I kena ada di sesuatu tempat selama 3 bulan dan I hanya boleh balik untuk 1 bulan berjumpa family dan I fly again. Yes. So I bersyukur sangat I mempunyai ayah dan ibu yang dapat menjaga mereka, dan through telefon, dulu tak ada video call. Phone Nokia tu kan. So tak pun I akan selalunya akan call itu saja. pun nak call pun cost kan, sebab kredit kan. Kredit pakai top up kan dulu. Betul, yes. Yes. And you go back and forth luar negara apa semua. What is your most memorable lah as a model? Ya. Kita akan lupakan. Of course, I dapat memakai Chanel Couture di Paris to be one of the cover. And then I'm so lucky because so many people masa tu pergi casting, but I got selected as an Asian person yang kebanyakan banyak brand-brand besar yang I dapat menyarung. Of course lah, I rasa sangat bangga. Betul. Sebagai orang yang cakap anak Melayu yang berasal daripada Negeri Sembilan, and then I managed to walk to the international brand. Yes. Itu yang sebenarnya perjalanan tu, apabila kita bawakan passion tu, it's not about the fame. Macam you cakap, it's not about the fame itself. Kalau kita niat nak fame tu, tak pergi mana lah. It's about sekejap the aja, benda tu passion. akan temporary. Benda tu akan sekejap aja. Maybe setahun, 2 tahun. Tapi macam mana nak keep benda tu selama 20 tahun dengan I, buat kerja you, tutup mulut, disiplin yang very penting. You know, jangan buat orang tunggu you. Itu yang paling penting. Itu betul. Memang orang kata ini tips yang kita perlukan juga untuk kita yang baru memula dalam career. Thank you so much. Kita ucapkan thank you so much Tini kerana Thank you sudi for invite me. kongsikan tentang you punya perjalanan sebagai peragawati dan we would like to say congratulations, and also we are very proud of you actually, and we were so honored to have you here. Yes. And thank you so much. Alright, Taisha. So kalau last word lah, ini last Last tips word, sikit yes, untuk betul. anak-anak di luar sana nak jadi Dan juga supermodel. kami Lagi sekali, jangan buat orang tunggu. Silakan. Bagi Tini, satu je untuk kepada mereka-mereka yang ingin mencuba dalam bidang dunia peragaan, keep yourself
to be who you are today. Yes, betul. Simple. Wow. Tapi sebenarnya dengan semua orang. saya. Itu digunakan untuk semua orang. Jadi again, thank you so much. Thank you so much. So kita pun akan berehat sebentar dan jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita ada anak seni yang baru dan juga meletup. Golden Voice. Yes, bersama kami di program Bual Bicara Hawa, Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Alright, kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, Inspirasi wanita masa ini, Wanita luar biasa. Dan untuk topik kedua kita ada guest artist. Fangirling saya hari ini. Yang baru ada single terbaru beliau bertajuk Sutra. Bersama kita penyanyi Aisyah Redno. Hello, Assalamualaikum. Hello. Liza, how are you? Hi, how are you? Hai Seketi. Excited first time. Ini dia penyanyi yang hebat. Kita kenal Amin. daripada tahun lepas. Saya cakap ini akan meletup ni tak lama lagi. Memang Betul. Memang Suara golden voice golden tadi voice. Syah. Dan Amin. alhamdulillah tahun ni keluarkan single terbaru you. Yes. Sutra. And Yes. with MFMF. Dia ada touch of EDM. Yes. Touch Touch of Jawa. Type of Jawa dengan EDM. Yes, bersemangat. Ya, So, Alright. Aisyah ni kita tahu suara yang lunak ni dapat daripada ibunya sendiri. Betul. Dan mix Indonesian dan juga Malaysia, anak jati Malaysia dan juga ada darah Jawanya. Jadi dia keluarkan lagu. Dia kena macam tu. Jawa. Yes. Jom sikit. Dia keluarkan lagu Sutra ni. So kita nak tahu sikit lah, boleh ceritakan sikit tentang lagu Sutra dan mana you dapat idea? Okay, Yes. idea sebenarnya Aisyah early this year ada join satu singing competition ni, reality TV show. Lepas tu dalam beberapa minggu tu Aisyah eksperimentasi genre-genre seperti lagu Sutra ni lah, EDM dan Jawa. Lepas Aisyah duduk dekat rumah pukul 3 pagi, duduk kat piano, rasa-rasanya nak buat lagu macam tu lah. Lepas tu duduk kat piano ke 3 pagi ada panggilan-panggilan. Tak ada, bukan panggilan. Panggilan sayang. satu. Lepas tu tulis lagu tu yang beretnikan seperti Jawa. Sebab Aisyah pun alhamdulillah ada darah Jawa dan berguru dengan ibu juga untuk nak cari tahu lirik-lirik Jawa, makna-makna tu yang Aisyah letak dalam lirik lagu Sutra Aisyah. Terjadilah lagu Sutra. Lepas tu selepas siap dalam satu hari macam tu Aisyah tulis lagu Sutra tu, hantar dekat producer MFMF tadi tu dan jadilah lagu Sutra. Begitu Caranya kalau mau Sudah ngomong Indonesia. Ayo, bawang merah. Yang ni bawang putih tapi dah termerah dah. Alright, kita nak tahu juga Aisyah baru saja keluar daripada big stage, betul tak? And kita tengok you punya perjalanan kat big stage. You membawa lagu Blackpink, you bawa lagu orang kata asli, semua you boleh bawa. Multi-versatile. Boleh saya cakap kenapa you macam tu? Aku juga sebenarnya I tidak tahu ya. Jadi I memang gunakan platform big stage ni untuk I bereksperimentasi lah sebagai artis yang baru saja menempatkan diri dekat industri. Lepas tu I ada 8 minggu kiranya. So I rasa kalau kita nyanyi genre sama mungkin kiranya macam pusing balik benda yang sama. So I rasa okay, why not kita go out of the comfort zone. Lepas tu itulah yang I buat rasa macam okay, etnik Jawa, ala-ala genre Jawa dan genre EDM seperti Lalisa, lagu Lalisa, Yes, betul. lagu Blackpink baru-baru ni Pink Venom juga kan. Yes. So buat I rasa macam okay, mungkin this era suka lagu yang sebegitu dan terhasillah lagu Sutra begitu. Itulah jawapan dia kenapa itu. Jawapan yang sangat macam menyeluruh. Tapi saya nak tanya juga Aisyah, you tak takut ke? Is that macam yelah membawakan genre-genre macam ni quite risky kan? Ya, betul tak? betul. Dengan suara kita kan. You got a golden voice. Tapi itulah membawakan muzik-muzik and genre yang berbeza, tu tukar-tukar sangat apa orang cakap risky lah. Betul. Jadi how do you handle it? Macam Amal datangnya keberanian untuk let's just go for it. Yes, let's go gitu. Gitu. Jadi first memang ada rasa gentar, takut, gemuruh jiwa, semua tu ada. Aduh, dia sudah keluar itu suaranya. Ada rasa tu, tapi Aisyah memberanikan diri sebab Aisyah selalunya memang rilis lagu ballad. Aisyah mungkin ada yang dah mengenali perjalanan Aisyah selalu rilis lagu ballad. Yes. Jadinya ini adalah saatnya untuk Aisyah, kiranya orang dah mengenali Aisyah daripada big stage yang suka bereksperimentasi. Kalau jadi ke tak tu depends on people lah kan, macam mana diorang interpret benda tu.
Jadi bila Aisyah release lagu Sutra ni, Aisyah rasa okay, this is the time untuk you beranikan diri, kita menari, kita bersinden dan kita buat muka-muka menyeramkan sikit dalam music video tu. Seram tak gitu. Seram pun cantik. Seram pun cantik tu Boleh Aisyah. lah. Kalau nak hantu je panggil saya boleh. Boleh. kita contact pengabdi Betul tepi yang setan pengabadi tu. pengabdi. Salah. Salah tu. Okeylah, kita nak Alright. tahu juga lagu Sutra ni, lirik ni sebenarnya pasal apa? Okay, lirik ni sebenarnya pasal kalian. Pasal kami Sebagai seorang wanita wanita yang mempunyai derajat wanita yang tinggi, maruah wanita yang tinggi, women empowerment. Bersempena dengan Equal Campaign Spotify yang hari itu alhamdulillah Aisyah diberi peluang untuk di Billboard pada hari itu. Ya, Itulah betul. dia adalah juga kesinambungan. Mana? Kat New York. Kenapa cakap New York kan? Jadi sempena dengan kempen tu untuk memartabatkan darjat wanita, Aisyah pun tulis lagu Sutra ni sebagai seorang wanita yang kita selalunya fail dalam jatuh cinta ke apa-apa, ke cinta monyet, kita jangan berputus asa. Mungkin kita ada jodoh di luar sana, jangan risau guys. Aduh. Yes. Macam terasa je. Tiba-tiba rasa macam Tak terasa pun. Tak apa, kita single lady. I suka. Tapi itulah dia. Because bila you keluarkan lagu Sutra ni, we are so excited because I rasa you jumpa identity you. Yes, Untuk jadi betul, seorang penyanyi. Betul tak? Itulah identity Sutra ni, I rasa macam cerminkan diri you keluar. Wow. Yes, mengeluarkan Talisha macam Zaf macam tu. Number Betul. one. Number one. Nombor satu. Okey lah, untuk penonton di rumah, kita ada banyak soalan kita nak tanya Aisyah ni, Liza. Betul. Tapi Ya, tapi sebelum tu kita nak bagi chance juga kepada penonton-penonton di luar yang sedang menunggu hadiah suka menang. nombor suka menang. Yes, nombor suka menang ni sambil-sambil tengok kita akan keluarkan nombor suka menang di kaca TV kita dan anda boleh kumpulkan nombor ini setiap hari dari hari Isnin hingga Jumaat dan hantarkan kepada 0392622253 secara harian atau pemingguan dan nombor hari ini adalah I2. Jadi hantarkan selewat-lewatnya hari Sabtu pukul 12 tengah hari dan kita keluarkan sepanjang live show kita Suka Pagi dan juga Hawa. Dan kita akan sambung berborak lebih panjang dengan Aisyah Retno, kesayangan semua. Tapi kita kena berehat sebentar dan kembali selepas ini dalam program Buat Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Baiklah, kembali lagi bersama kami dalam program Buat Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan kita masih lagi ada Aisyah Retno, the golden voice. sebab dia hot to go hari ni kita panas. Yes, hari ni di Hawa kita panas hari ni. Okay. Mana satu kamu Jawa ke kau ni? I'm confused ini. Mix Coco, a lot of mix. Alright, kita nak tanya juga Aisyah, pada Sabtu lepas you telah menyanyikan lagu you di Hatta Dolmat punya KL Fashion Week 2022 dan kita nak ucapkan tahniah banyak-banyak sebab I was there, the whole team was there and we were so amazed for your voice. So I nak tahu juga apa perasaan you dapat bawakan lagu you di runway yang ramai orang and then everyone was amazing and you walked along Hatta Dolmat. So how was it? It's an amazing opportunity. Itu adalah julung-julung kali Aisyah kiranya step dekat KL Fashion Week tu. Sebenarnya dapat invitation untuk tengok collection. Lepas tu Hatta Dolmat yang sangat baik hati memberi peluang untuk Aisyah buat opening performance tu dengan lagu Sutra. Yes. Lepas tu Aisyah nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Hatta Dolmat team and also including you. You look so beautiful. Oh, thank untuk Hatta Dolmat show. Tiada dah kembang. Pandai ni. Yeah, everyone very very gorgeous and it's a wonderful moment lah yang takkan I lupakan untuk KL Fashion Week Hatta Dolmat ni. Yes. Kita pun tengok Instagram you memakai baju kimono lawa. Dan I bet you make your parents proud. I was mind blown with her voice, but it's a live show, okay? It was amazing. Congratulations. Talisha cuba. Okay, lock next year. Lock next year. Jangan. Okay. Alright. Jadi kita nak tahulah kan, you orang kata dalam industri 3-4 tahun. Kan 3-4 tahun. So
orang kata each day ada orang cakap mengeluarkan benda challenge baru. New So challenge. apa perasaan bila every time dekat atas pentas sekarang? Every time dekat atas pentas memang sebenarnya normal untuk kita ada rasa nervous tu. I daripada start sampai sekarang memang rasa nervous tu always ada. Even though nyanyi dekat pentas kecil pun always ada rasa nervous, tapi adalah progress I banyak belajar, ups and downs, dan untuk kita terutamanya kata-kata macam kecaman netizen tu kita kena abaikan. Mungkin dulu masa I first start dekat industri, I baca lama-lama I macam ya udah deh. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Ya. Lepas tu ibu I juga adalah salah satu mentor I lah sepanjang I berada di industri ni. Ya, begitu. It's a great family sebab yelah macam kita sebagai seorang anak seni, the biggest support is from a mom actually. Betul. Kita nak ucapkan tahniah juga kepada Mama Aina, Mama Aisyah sebab support you until now. Daripada dulu naik susah tau sekarang industri nak menerima apa orang cakap suara-suara baru yang boleh versatile. You boleh bawa Blackpink style, you boleh bawa Jawa style, you boleh bawa English style. So, mak dia tak putus-putus ambil video ke mana-mana saja. Betul. Biggest fan, the biggest support kan. Itulah sebenarnya Amin. wanita kan. Alhamdulillah. Right. Aisyah boleh tak bagi sikit sebelum you perform sekejap lagi, sebab sekejap lagi Aisyah nak perform. Tapi Yes. sebelum tu kan saya rasa untuk saya Aisyah je boleh buat riff run macam Ariana Grande. Wow, yes. Boleh tolong sikit bagi semua macam tertidur. sikit ya. Dah. Berilah banyak sedikit tu. Ada payment Okey, nak kita nyanyi lagu Ariana ke? Yes. Okey, ke nyanyi lagu Talisha. Jangan Talisha Grande. Talisha Grande. Okey, lagu Ariana Grande, lagu Almost Is Never Enough lah, one Let's of go. my favorite songs. Excited. Let's go. Okey, berbunyi begini. Now we almost. She ni kita tu tak berserius lah. She buat lawak. Cepat. Okay. Almost is never enough. Snap finger. So close to being in love. Oh yo. Yeah. If I would have known that you wanted me. Wow. The way I wanted you. Terima kasih. Kalau dengar tu tapi turun tangga tu jatuh tangga. Lupa nak mengacara dah sudah sangat dengar ni. Dan kita tak sabar nak suruh Aisyah nyanyikan lagu Sutra di Hawa. Nanti I nak minta you guys menari Jawa dekat belakang. Ayo. Sebab kami baru nak lari. Jangan. Alright, kita nak ucapkan terima kasih atas pengongsian perjalanan you, and kita doakan you berjaya. Amin. And berjaya, jangan lupa kami kat sini. Mana tahu ada backup Tidak singer. mungkin lupa dong. Jangan Enggak nanti mungkin. show dah above 50k lu takut. Jangan Jangan dong. begitu. Tidak boleh. Baiklah, alright. Jadi kita nak tinggalkan Aisyah Ino di studio untuk performkan lagu terbaru beliau Sutra yang bersama MF dengan ada keunikan EDM. Jadi anti-anti uncle-uncle enjoy. Bangun dan enjoy. Okay. Silakan. Alright, mari kita. Alright, let's go. Nari sama-sama, Menari okay? sama-sama. Alright. Sini je boleh? Oh, sopan-sopan. Boleh. Saya memang orang Mari. sopan. Ini dia lagu Sutra. Wow, okay. Diiringi Enjan dan Talisha. Jangan. Kain sutera ini seputih hati ini, namun coretan pilumu telah layukan sucinya benar-benar keagungan diriku ini. Bila ku mengembara di awang-awangan, macam merpati seculi dah berterbangan, realitinya si putri keseorangan. Oh, mekarlah, bertahanlah, walau badai hadir jua. Oh, mekarlah, jadikanlah, buang luka jiwa raga.
sutera. Bagai sutera. Bagai sutera. Minahku mengembara di awang-awangan, macam merpati sejauh lidah berterbangan. Realitinya si putri keseorangan. Jangan pernah engkau cemarkan batin saudaraku. Oh, mekatlah, bertahanlah, walau badai hadir jua. Oh, mekatlah, jadikanlah, buang luka jiwa raga, bagai sutera ngulandara para munggahi guna, bagai sutera. Bagai sutera. Thank you Suka TV. Bagai sutera. Thank you. Baiklah. Kembali lagi bersama kami dalam program Buat Bicara Hawa Inspirasi Wanita. Masa ini wanita luar biasa. Dan tadi meremang ya bulu roma luar Talisha. biasa anak kecil itu. Anak kecil. Jadi kita doakan yang terbaik untuk Aisyah Retno dan kepada penonton teruskan support talent-talent baru Betul. dalam music industri kita. Alright, dan seperti biasa anda boleh saksikan program-program kami di IC seperti dramapolka.com, Tomat-Tomat, Berita Latah, Tanya Je dan banyak lagi program yang akan datang. Anda hanya perlu download aplikasi IC secara percuma dan anda boleh menonton secara eksklusif semua program kami. Ya, betul tu. Dan Yes. kita nak bagi tahu di last segment hari ni kita ada product review yang bersama kita di Suka Shop dan hari ni kita jemput Sinan Gadget. Yes. Bersama digital marketing beliau Puan Zulaika. Cik Zulaika, sorry. I suka Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Say hi. Alhamdulillah. Love sihat. the all black style. Ui, segan sebenarnya. Jangan syurga lah. Okey, kita nak cakap kan sebenarnya Sinan Gadget bersama Suka Shop, betul tak? betul, Okey, betul. dan kalau anda tertanya apa Apa itu Sinan sebenarnya Gadget? Sinan Gadget? Yes, dia bukan produk tetapi dia adalah servis kepada anda yang memerlukan gadget ataupun any orang kata digital macam iPad, telefon ke apa, tapi zaman sekarang kan mahal. So Sinan Gadget offer untuk buat servis. Orang kata bayar ansur untuk Bayar ansuran. yes. Talisha, sales girl ke? I dah sebab I lah sales girl untuk beli di Suka Shop. Jadi kita nak tanya juga lebih lanjut dekat Cik Zulaika tentang Sinan Gadget dan apa yang you guys offer. Betul. Okey, Sinan Gadget ni sebenarnya macam kedai handphone lain, satu kios kecil. Kita mula dengan satu kios kecil je dekat Plaza Alam Central tahun 2016. Tapi tahun lepas kita berjaya buka satu shop lot dekat Alam Avenue 2. Tahniah, alhamdulillah. Okey. So bila dah buka satu kedai besar ni, of course lah kita ada planning macam-macam kan. So kita bawa masuk pula satu program ataupun pelan ansuran Easy Sinan. Itu yang kita nak promote kan sebenarnya, pelan ansuran mudah. Gitu. Apa sebenarnya plan ansuran ni? Saya masih lagi tak faham sebab ialah Talisha dah menerangkan dekat Suka Shop. Tapi saya sebagai penonton tertanya, okey macam mana sebenarnya pelan ansuran ni? Okey. Kalau you guys nak tahu kan, sebelum ni kan kalau kita pergi kedai handphone ke apa, it's either kita boleh beli cash atau credit card. Betul tak? Dah lah handphone mahal, lepas tu nak kena beli cash, kena kumpul berbulan-bulan lagi kan. Kadang makan bertahun.
Jadi pelan ansuran mudah ni kita perkenalkan dengan kadar interest cuma 1% saja. 1% saja? Ya, rata-rata 1.25%. Tapi kita offer Yang serendah. yang rendah lah, pelan ansuran mudah yang rendah sebanyak 1% sahaja untuk memudahkan lebih ramai rakyat Malaysia mempunyai gadget, smartphone, iPad dan sebagainya lah. Bukan itu saja. Xbox pun ada. Oh ya, lupa. Talisha ingat kan? Talisha. Sebab yelah, aku nak bagi semua je tak ada lah. Dan Dia dah jual dah. Jadi macam mana? Apakah perkhidmatan yang orang kata kelayakan untuk buat ansuran dengan Sinan Gadget? Kelayakan ni senang je. Okey, untuk mohon pelan ansuran mudah Easy Sinan ni, first thing memang kena warga negara Malaysia lah. Kalau check. Check Saya dah confirm. check satu. Lepas tu berumur 18 tahun dan ke atas. check. Gaji minima RM1,000 sebulan. Itu minima. Paling minima lah, paling kurang RM1,000 sebulan. RM1,000 sahaja? Ya, dah boleh mohon. Tapi kena make sure dah kerja dekat satu-satu company tu selama 3 bulan dan ke atas. Alright. And ada benda baru juga tau. Okey, apa dia? Apa benda baru tu? Student pun dah boleh apply. Macam mana student boleh apply? kalau Macam tak mana ada slip gaji? Okay, student boleh apply sebab apa? First, based on diorang punya result. Result kena bagus. Oh, wow. Okay, lepas tu kena provide kat kita receipt bayaran semester. And yang paling penting lah kan, kalau penting sekali offer letter daripada universiti yang membuktikan bahawa student ni memang belajar di situ. Macam tu. Wow. I tertanya-tanya lah, mana datangnya Sinan Gadget idea macam ni? Sebab kan Saya sangat macam wow. Student kan? Macam kalau student provide slip payment tu ataupun surat offer, that's it. Wow. That's it. Lepas tu yang kita akan proseskan permohonan mereka and tumpang-tumpang lepas seminggu 2 dapatlah result. Okay, berjaya lulus, dapatlah laptop. Sebab students nowadays kan nak kena Zoom class lah, apalah susah kalau tak ada laptop apa benda kat rumah kan. Jadi orang kata ansuran tu minimum dia sampai ke berapa lama? Oh, tempoh pinjaman dia. tempoh. Tempoh pinjaman dia daripada 12 bulan sehingga 36 bulan. So up to 3 tahun. So tak ada masalah. So bayaran bulan-bulan pun akan jadi rendah lah. Betul. Up to 3 tahun. Up to Talisha. 3 years. Okay, upgrade. Kalau beli gadget Okay, upgrade. kan, up to 3 years, ujung-ujung mana tahu tahun yang kedua rezeki orang kata besar, bayar terus habis. Ya, Tahu tak ada masalah. hutang. Betul tak? Betul, Wow. tak ada masalah. Sebab kita nak memudahkan lagi urusan harian. Kalau susah, sebab zaman sekarang ni teknologi semua dah makin canggih Betul. kan. Kalau kita tak ada smartphone ataupun gadget-gadget yang diperlukan untuk kehidupan seharian, susah. Macam Foodpanda, GrabFood pun mereka perlukan smartphone kan Betul. untuk ada apps apa semua. So kita cuba sebaik mungkin untuk bantu rakyat Malaysia sebanyak mana mereka untuk mendapatkan keperluan mereka lah sebagainya. Betul. Saya sebenarnya kagum sebenarnya dengan apa idea-idea bisnes kat Malaysia ni. Sebab dia bukan saja nak apa kita cakap nak mempromosi barang kita, tapi membantu juga orang lain. Kesenangan orang lain. Yes, betul. And saya nak tahu juga apa lagi barang-barang ataupun peralatan-peralatan yang ada dekat Sinan Gadget selain daripada Xbox, telefon. Telefon kita ada PS5. PS5. Sekarang kan susah nak Angkat. cari PS5. Angkat. Tapi kita ada stok. Roger je. Roger je. Roger je kita bagi tahu nak PS5 digital ke, nak Blu-ray ke, kita ada. Okay. Kita ada Nintendo Switch juga, gaming console kan. Okay. Selain daripada tu, handphone Android pun memang kita ada. Samsung, Xiaomi, Realme, Oppo, you Phone name it. gaming pun. Ya, gaming phone. Asus, ROG, Lenovo Legion. Bagi tahu apa masuk. Jadi kalau student-student di luar sana nak phone gaming, hantar je slip student tu. Surat offer letter. Phone gaming ni dia punya RAM ni lagi tinggi, boleh belajar. Betul. Stress belajar boleh main game. So laptop pun ada juga. Ya, laptop, MacBook, apa bagi tahu je lah. HP, apa lagi Asus, Acer, semua ada. Dan kita tahu tadi HQ-nya adalah di Shah Alam. Jadi betul. kalau Betul, orang tempat di di Shah Alam, luar negeri yang nak apply untuk ansuran ni macam mana? Oh, tu tak payah risau sebab kita memang ada buat servis penghantaran seluruh Malaysia. Sabah Sarawak pun ada. Memang ada customer. So setiap penghantaran yang kita hantar kepada customer tu semua sekali dengan insurans. Jadi tak payah risau kalau barang tu ada kerosakan ke, hilang ke apa ke, insurans akan cover. But so far sampai sekarang perkhidmatan Sinan Gadget ni belum ada kes macam tu lah. Sebab
kita akan galakkan customer untuk buat unboxing once dah dapat barang semua benda silk original, tak ada apa-apa macam mana benda-benda misteri semua tak berlaku Tak lah. ada apa-apa lagi. Yeah. And okay, I think penonton nak tahu juga bila orang kata buat ansuran dengan Sinan Gadget, apa yang beliau akan dapat? Contohnya kita tadi tahu ada warranty, betul? Ya, betul. Dia lagi cepat dapat. Dia masuk terus. Ya, Tak sabar ni. Dia tak sabar ni. Okey, untuk setiap permohonan yang lulus, kita akan sertakan dengan 5 free gift. 5 free gift. 5 free gift, Okay. 5 and plus free gift kita bagi card holder, phone card holder kita akan bagi. Kita bagi adapter yang mana mohon iPhone. Kita kan tak ada kepala charger tu. So kita akan bagi sekali kepala charger iPhone, and then also dapat tempered glass, phone casing and also earphone. And also ada lagi satu this one is Apa tu? yang paling penting sekali. Apa itu? Kita ada bagi free Sinan Protection Plan bernilai RM399. Sekejap. Sekejap. Saya banyak kan? I'm blown Too many away to kan. bear. Banyak 5 barang dengan plan protector. Yang biasa dekat luar kita kena beli tu kan? Ya, betul. Kalau kat luar, kalau LCD pecah ke apa, warranty handphone tu tak cover tau. Betul. You have to buy another warranty untuk LCD, and selalunya lebih pada 300 harga dia. Tapi dengan Sinan Gadget kita bagi free. Minggu depan saya dengan Talisha handphone baru lah. Boleh. Kau je belakang je. Alright. So, Penonton nak tahu ni kat mana nak dapatkan Sinan Gadget? Mungkin boleh sharekan social media? Okey. Boleh pergi dekat TikTok Okey, dengan TikTok. Instagram. Alias sinan.gadget. Macam tu je. Sinan.gadget. Kita ada Instagram, kita ada TikTok. Dua-dua memang aktif lah. And kalau nak beli ke apa, terus klik button dekat profile tu, terus Roger system. Tak ada masalah. Kita akan assist lah macam mana nak mohon dan sampai habis. ada Sampai settle. sebarang pertanyaan pun boleh terus ke Instagram, betul? Boleh terus ke Instagram ataupun WhatsApp toll kita 013 365 4649. Itu. Ataupun boleh tunggu keluar di Suka Shop. Kalau anda penonton nak boleh tunggu sekejap, anda boleh tengok je Suka Shop. Dan servis ni ada jual di Suka Shop juga. Betul. Dia suka hati, tak lama lagi. Yes. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Zulaika kerana sudi datang. Zulaiha. Mata Rambut merah dia sasul dah sekarang. Alright, thank you so much Cik Zulaika kerana sudi datang. Kongsikan tentang Sinan Gadget, dan saya tahu mesti ramai kan yang akan nak buat ansuran sebab sangat senang, plan yang senang dan mudah untuk semua orang. Betul. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton kerana kekal setia bersama kami hingga ke hujung rancangan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kita ambilkan sebagai iktibar dan juga kita ambilkan yang baik sebagai apa orang cakap, pengajaran lah untuk kita semua. Baiklah, semoga perkongsian kali ini memberi manfaat kepada kita semua. Betul. Dan kita harap anda orang kata teruja dengan kita punya tamu-tamu pada hari ini, dan kita berjumpa lagi di hari esok bersama Darina dan juga Shasha di program Buah Bicara Hawa, Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Assalamualaikum.